Hai, Assalamualaikum semua. Anak murid cikgu, apa khabar awak semua hari ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, cikgu. Sihat semua? Okey. Jadi, sebelum kita mulakan kita punya kelas pada hari ini, cikgu nak tunjuk satu video kat kamu yang mana sebenarnya video ni dia berlaku di persekitaran kamu sama ada kamu perasan ataupun tak je. Okey? Okey, sekejap ya. Okey. Ada tak siapa-siapa nak bagi komen tentang video yang cikgu tunjuk ni? Awak pernah nampak tak situasi sebenarnya? Pernah cikgu, sekolah rendah saya pernah buat. Okey, siapa nak bagi penjelasan? Video ni sebenarnya pasal apa? Dia nak tunjuk apa yang dia nak bagi tahu dekat message yang dia nak bagi tahu dekat awak semua sebenarnya. Pokok membesar. Okey, membesar. Apa faktor apa faktor yang memberi macam boleh efek kepada pertumbuhan pokok tu? Air. Arah Saya tengok cahaya. kat dalam video tu dia ikut cahaya. Ya, betul tu. Sebenarnya video ni nak tunjuk tentang pokok tu tumbuh ke arah cahaya. Kan perasan tak tadi bila cahaya tu dia tunjuk ke sebelah kiri, pokok mesti akan ke sebelah kiri. Bila cahaya tu pergi ke sebelah kanan, pokok mesti akan ke sebelah kanan. Nampak tak tadi? Nampak kan? Nampak cikgu. Okey. Jadi, itu adalah pengenalan tentang topik yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, di mana topik kita adalah rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Awak nampak slide ke awak nampak muka awak? Ke awak nampak dua-dua ni? Nampak dua-dua. Saya Nampak nampak dua-dua. Muka cikgu pun saya nampak. Okey, tak apa. Okey, jadi cikgu nak tanya lah, awak tahu tak apa maksud rangsangan dan gerak balas? Ada sesiapa nak bagi pendapat? Terangsang ke maksudnya? Aisyah, bukan Aisyah. Jangan macam-macam. Ini tentang tumbuhan, okey? Okey, berdasarkan video tadi lah kan, awak rasa apa rangsangan terhadap pokok dan apa gerak balas yang pokok tu dapat buat? Rangsangan dia cahaya atau batir. Betul, pandai. Bukan terangsang ya Aisyah, rangsangan. Okey, jadi Maafkan saya. tak apa. Okey, jadi itulah yang kita akan belajar. Di mana rangsangan ni dia merupakan perubahan persekitaran yang dapat dikesan oleh tumbuhan tersebut. Macam tadi, pokok tu dapat kesan cahaya kan? Dan gerak balas yang pokok tu hasilkan apa? Dia berubah kan? Dia berubah di mana pucuk dia tu berubah. Kalau cahaya kanan, dia ke kanan. Kalau cahaya kiri, dia pun ke kiri. Okey, jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini, di mana gerak balas tumbuhan ni sebenarnya dia terbahagi kepada dua, iaitu satu tropism dan satu lagi gerak balas nasib. Tropism ni pula dia terbahagi kepada 4 jenis, iaitu phototropism, hydrotropism, geotropism dan juga stigmotropism. Apa cikgu ni semua? Tropism kan? Okey, jom kita belajar. Okey, yang pertama adalah phototropism. Okey, kalau awak dengar lah perkataan foto, biasa kita kaitkan foto ni dengan apa? Gambar. Gambar. Kalau macam fotosintesis tu, kita kaitkan apa foto? Cahaya. Cahaya. Pandai. Okey. So, ni adalah berkait dengan video yang cikgu tunjukkan pada awal kelas tadi. Di mana phototropism ni bermaksud, okey, gerak balas terhadap rangsangan cahaya. Maksudnya jenis rangsangan dia adalah sumber cahaya. Okey. Dan bahagian tumbuhan yang terlibat dalam jenis phototropism ni adalah pucuk. Sebab apa pucuk? Sebab bila ada cahaya dalam daripada pucuk, batang, akar kan, yang mana yang akan berubah kepada cahaya? Pucuk kan? Pucuk yang akan bergerak kan? Jadi bahagian yang terlibat adalah pucuk dan dia akan mengalami phototropism positif. Cikgu, kenapa positif pula kan? Okey, sebab apa? Sebab bila cahaya tu ada, dia pergi dekat cahaya tu. Okay? Dia tak menjauhi cahaya tapi dia akan mendekati cahaya. Okey. Cikgu ada satu contoh pokok, tapi sorry lah dia macam dah layu sikit kan. Nampak tak pokok yang cikgu bawa ni?
Dah mati ke cikgu tu? Dah. Pak. Dia dah layu sebab cikgu petik tadi tengah hari mungkin dah panas kan. Okay. Jadi sepatutnya pokok ni tumbuh tegak kan. Tapi awak nampak tak keadaan pokok ni macam mana? Nampak layu. Dia ke bawah. Okay. Tapi sebenarnya tadi cikgu petik dia macam ni tau. Okay. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia melengkung? Kenapa dia tak macam ni? Okay, sepatutnya dia lurus kan. Okay. Tapi dia bergerak ke atas sebab dia nakkan cahaya. Sebab sumber cahaya daripada atas. Sebab apa? Matahari kita ke atas ke kat bawah? Atas. Atas kan? Okey, jadi sebab tu pokok tu bergerak ke atas. Okey, dan positif sebab dia mendekati cahaya. Okey, faham tak? Faham. Okey. Faham. Kita pergi kepada jenis yang seterusnya iaitu hydrotropism. Okey, kalau hydro pula, hydro tu apa? Air cikgu, air saya tahu. Air. Okey, pandai Syafiqah. Okey, jadi hydrotropism ni bermaksud gerak balas tumbuhan terhadap air. Rangsangan dia adalah sumber air. Okay, bila kita sebut pasal air, antara pucuk, batang dengan akar, yang mana dalam bahagian pokok tu perlukan air untuk hidup? Kak. Akar kan? Okey, jadi akar tumbuhan Ah. akan mengalami hydrotropism positif. Kenapa positif? Sebab dia bergerak ke arah air. Ya, betul. Okey, awak dah faham sikit-sikit apa yang kita akan belajar. Apa yang kita belajar pada hari ini kan? Okey, nampaknya awak dah faham. Okey, itulah dia. Okey, kalau hydrotropism ni bermaksud dia gerak balas terhadap air kan. Jadi akar tu akan mendekati sumber air. Jadi dia adalah hydrotropism positif. Okey, seterusnya geotropism. Okey, geo bermaksud rangsangan terhadap graviti. Tanah. Graviti. Okey. Ya, graviti daripada bawah kan. So kita mesti akan cakap tanah sebab kita pandang tanah tu yang paling bawah dalam bumi kan. Okey, seterusnya untuk geotropism ni akan ada dua bahagian yang terlibat iaitu pucuk dan akar. Kenapa cikgu cakap dua? Okey, sebab pucuk dia mesti akan ke atas ke bawah. Awak pernah tak nampak pucuk tu bersujud? Pernah? Tak pernah kan? Kalau akar pula dia memang akan ke bawah kan? Okey, jadi akar dia memang akan mengalami geotropism positif. Okey, kat sini cikgu ada juga contoh. Okey, awak boleh nampak tak? Ke tak nampak? Nampak. Okey. So akar ni ke bawah kan? Ha. Okay, tapi pucuk mesti ke atas. Okey. Jadi sebab tu pucuk dia mengalami geotropism negatif. Sebab apa? Dia bertentangan dengan arah graviti kan? Graviti ke bawah tapi pucuk sudut dia 180 darjah ke atas. So dia akan mengalami geotropism negatif. Tapi akar positif. Faham? Cikgu saya nak tanya. Kalau Phototropism tadi, dia tak ada negatif cikgu? Okey, kenapa phototropism tak ada negatif? Sebab antara akar dengan pucuk, awak rasa akar kalau awak letak dekat cahaya, dia akan ada melibatkan sebarang perubahan tak? Dia akan bagi gerak balas tak terhadap cahaya? Mana nak tahu? Okey. Akar kat dalam tanah tak nampak. Okey, akar dia memang tak akan memberi tindak balas terhadap cahaya. Maksudnya cahaya tu walaupun dia ada, dia tak akan bergerak mendekati cahaya ataupun menjauhi cahaya. Sebab tu kita tak libatkan akar dalam jenis phototropism. Hanya pucuk yang akan memberi perubahan kalau dia terdedah kepada cahaya. Faham tak Aisyah? Faham cikgu. Okey. Terima kasih. Okey, bagus soalan kamu. Okey. Seterusnya stigmotropism. Okey, stigmotropism ni kita akan melibatkan gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Okey, awak pernah tak nampak pokok yang jenis melilit? Pernah. Pernah kan? Okey, macam sekarang cikgu ada satu ni tapi dia dah layu. Okey. Pokok melilit ni biasa batang dia lembut kan. Jadi biasanya untuk dia hidup dia mesti perlukan, sebab tu kalau orang tanam pokok macam ni kita akan letak batang kat tepi. So bila batang tu bersentuh dengan pokok, okey, dia akan merangsang pokok tu okey untuk melilit ke dia. Okey, jadi dia akan automatik biasanya akan melilit kepada objek yang berada di tepi dia. Okey, lepas tu kenapa kita panggil dia positif juga? Sebab dia mendekati. Okey, dia mendekati sentuhan yang ada pada dia tu. Itulah dinamakan stigmotropism positif. Macam gambar yang cikgu bagi ni kan, dia akan melilit kepada batang tu ataupun pokok lain yang dekat sebelah dia. Okey, faham setakat ni? Faham cikgu. Faham. Cikgu maksudnya kalau macam ni, cahaya dengan air tu dia tak ambil kira lah. Ya betul. Sebab untuk jenis ni hanya sulur paut ataupun batang tu saja yang akan melilit.
Kalau macam cahaya, macam mana dia nak melilit kan? Dia memang macam tu je kan? Okay. Sebab itulah kita kata hanya bahagian ni sahaja yang terlibat. Tidak semua bahagian terlibat untuk setiap jenis tropism ni. Faham? Okay. Faham cikgu. Okey, seterusnya gerak balas nasib. Okay, gerak balas nasib ni merupakan sentuhan juga, tapi dia adalah sebagai pertahanan dan dia pula tidak dipengaruhi oleh sebarang arah. Awak tahu tak gambar apa, video apa yang cikgu letak kat sini? Ini pokok apa ni? Mesti awak tahu. Malu. Malu tu. Yang malu-malu tu, kenapa dia malu-malu? Sebab dia tutup daun dia lepas tu. Kan, bila kita sentuh, dia mesti akan automatik tutup daun dia kan. Tapi awak ada tengok tak kalau contohlah kan kita pegang daripada atas, dia akan menguncuk ke atas. Kita pegang daripada bawah, dia akan menguncuk ke bawah. Ada tak macam tu? Tak perasan. Okey, jawapannya tak ada. Sebab apa? Dia mesti akan menguncuk ikut aliran daun. Macam dalam video yang cikgu bagi ni. Dia tak ada pula nak menguncuk ke atas, menguncuk ke bawah. Tapi dia akan ikut aliran dia. Sebab tu kita kata gerak balas nasibnya tidak dipengaruhi oleh arah. Faham? Faham. Okey, itulah sedikit yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada activity time. Okey, cikgu ada sediakan 2 soalan untuk kamu jawab. Adakah kamu faham ke tak apa yang kita belajar pada hari ini? Okey, soalan 1. Nyatakan bahagian tumbuhan yang menunjukkan tropism positif dalam hydrotropism. Siapa nak jawab ni? Akak saya. Okey. Akar. Betul jawapan tu. Kenapa akar? Sebab akar merupakan bahagian yang terlibat dalam fenomena hydrotropism kan. Dan kenapa dia positif? Sebab dia mendekati air. Okey. Jadi. Betul tu. Okey. Dan soalan yang kedua, mengapakah pucuk tumbuhan tidak terlibat dalam stigmotropism? Sebab dia melilit ni. Oh, betul lah. Kenapa? Apa jawapannya Aisyah? Sebab dia melilit. Okey, sebab dia melilit. Okey. Tadi doktor pula. Sebab dia libatkan Cikgu batang. cakap. Cikgu. Ya. Apa soalan kamu Aisyah? Oh, mungkin Aisyah mengalami masalah. Aisyah tak ada line tu cikgu. Ya, ada. Kalau saya nak kata Aisyah tak ada line tu. Oh, Saya salah. cikgu saya. Ya, Syafiqah silakan. Sebab pucuk hanya positif pada phototropism. Ya, betul. Sebab bahagian tumbuhan yang terlibat untuk stigmotropism ni adalah sulur ataupun batang kan. Okey, itu adalah jawapan yang tepat. Okey, cikgu rasa awak semua ni faham kan apa yang cikgu ajar? Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Semua faham tak? Cikgu, saya Faham cikgu. Ya, saya ada soalan, cikgu. Line saya okey? Ya. Semua tropism tu dia berlaku serentak ke cikgu? Berlaku serentak maksudnya? Maksudnya pucuk pergi sunlight, akar pergi air macam tu. Dia berlaku serentak. Ya, betul tu Syafiqah. Okey, dan lagi satu cikgu nak cakap perbezaan antara tropism dan gerak balas nasib. Awak perasan tak ada apa perbezaan antara dua jenis gerak balas ni? Apa dapat detect? Sentuhan. Rangsangan terhadap sentuhan. Okey, tapi dua ada sentuhan. Ada yang jenis ada sentuhan juga. Kalau saya nak cuba satu ada arah, satu tak ada arah, boleh tak cikgu? Okey, itu pun betul juga Fafia. Ada lagi satu. Cuba kamu fikir. Untuk stigmo tu cikgu. Okey, cikgu bagi hint Dia berkaitan masa. Cepat dengan lambat. Cepat tu. Okey, pandai dalam murid cikgu ni. Okey, gerak balas yang menyebabkan tropism, dia cepat ke lambat? Lambat. Okey, kalau gerak balas nasib, Cepat. cepat kan? Sebab satu saat je kita sentuh pokok semalu tu. Cepat. Betul tu, cepat. Dia mesti terus menguncuk. Tapi contohlah kan, kalau mak awak ada pasu, pasu tu tergolek. So pucuk dia mestilah dah mendata kan? Adakah awak tengok dalam masa satu saat, pucuk tu terus naik ke atas macam ni? Ada tak?
Kalau ada macam terkejut macam lah. Hebat pokok ni. Terus dia naik kan. Mesti sama ada esok ataupun kalau pagi lah pokok pasu tu terjatuh, petang baru pucuk tu akan naik balik untuk dapatkan cahaya matahari. Jadi gerak balas tropism ni dia lambat sikit berbanding gerak balas nasib. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Balas nasib. Okey Nizla. Betul tu. Okey, jadi cikgu rasa hari ini saja yang kita akan belajar. Kalau ada apa-apa yang tak faham, jangan segan-segan nak tanya cikgu. Boleh tanya cikgu di kelas akan datang. Okey, mungkin awak nak study dulu kan. Lepas tu ada yang tak faham, baru awak ingat tanya kan. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Selamat Hari Raya.